Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال نعم قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعارى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله فقلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أراك تعمل كثير عمل
فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا ما رأيته. قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيته غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, kami tengah duduk-duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi bersabda. Nabi kata, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nabi duduk-duduk dengan sahabat ramai ni. Nabi tunjuk pintu. Nabi kata, saat lagi akan muncul di pintu itu satu orang laki-laki, dia ni ahli syurga. Fatala'a rajulun minal ansar. Elok habis Nabi kata, masuk satu laki-laki Ansar. Ansar maksudnya orang Madinah. Elok habis Nabi kata saat lagi akan masuk daripada pintu tu satu laki-laki dan dia ni ahli syurga. Habis Nabi kata, timbul mai dia ni, masuk dia ni, dan dia ni seorang Ansar, seorang sahabat Nabi daripada kalangan orang Madinah. Tantifu lihyatuhu min wudu'ih. Dia masuk dalam keadaan janggut dia basah, air semayang, duk menitik. Qad ta'allaqa na'alaihi fi yadihi shimal. Tangan kiri duk pegang kasut. Falamma kana al-ghad, esok, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Esok pun macam tu. Nabi duduk-duduk sama-sama dengan sahabat ni. Nabi tunjuk pintu. Nabi kata saat lagi nanti masuk mai satu orang, dia ni ahli syurga. Fatala'a dhalika ar-rajul mithla al-marratil ula. Masuk mai dia tu juga. Habis Nabi kata, hak kemarin tu juga yang masuk. Keadaan dia sama macam kemarin, baru habis ambil air semayang. Daripada janggut dia duk menitik air semayang, tangan kiri duk pegang kasut. Falamma kana al-yawm ats-tsalits, hari ketiga, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan. Nabi kata macam tu juga. Nabi kata saat lagi akan masuk di pintu tu satu orang laki-laki, dia ahli syurga. Masuk mai dia ni juga. Fatala'a dhalika ar-rajul ala mithli halihi al-ula. Masuk dia juga macam tu lah. Macam dia masuk hari pertama, macam dia masuk hari kedua. Dia masuk mai dalam keadaan yang semayang duk menitik di janggut dia, dalam keadaan tangan kiri duk pegang kasut. Macam tu juga. Falamma qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangkit nak balik. Tabi'ahu Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia bangkit, dia ikut laki-laki hak Nabi kata ahli syurga ni. Dia bangkit, dia ikut. Nabi tak kata apa. Nabi cuma kata macam tu ya. Nabi kata saat lagi nanti masuk mai satu orang, dia ni ahli syurga. Dia ni masuk. Esok pun sama, lusa pun sama. Nabi tak kata apa. Nabi tak panggil dia. Nabi tak cakap apa-apa kat dia. Nabi macam tu aja. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ni dia eager to know. Dia nak tahu apa istimewa dia ni. Apa spesial dia ni. Sampai Nabi sebut
Adakah benda ni koinsiden? Adakah benda ni secara kebetulan? Nabi sebut kebetulan dia mai. Takkan 3 hari kebetulan. Jadi Abdullah bin Amru bin Al-As, dia nak tahu dia, apa hal dia ni, apa special sangat dia ni, apa istimewa dia ni, apa amalan yang dia dok buat ni, sehingga kan bila Nabi sebut dia timbul masuk, bila Nabi sebut dia timbul masuk. Tabi'ahu Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia bangkit, dia bukan ikut Nabi, dia ikut kawan ni. Faqala Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata dekat laki-laki Ansar ni, yang Nabi kata ahli syurga ni, dia kata dekat kau ni, dia kata inni la haitu abi. Dia kata kawan, saudara, saya ni ada masalah dengan bapa saya. Saya ni ada sikit selisih faham dengan ayah saya. Fa aqsamtu an la adkhula alaihi salasan. Saya dengan kerana jadi bergaduh ni, saya bersumpah saya tak mau pergi jumpa ayah saya 3 hari. Dia kata, Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata dekat laki-laki yang kata ahli syurga ni, dia kata saya dengan ayah saya ada sikit masalah, saya tak mau bercakap dengan dia 3 hari. Fa in ra'aita an tu'iyani ilaika hatta tamdhiya fa'alta. Boleh tak boleh, dia kata dalam tempoh 3 hari ni saya masalah dengan ayah saya ni, saya dah bersumpah tak mau balik rumah dia. Boleh tak boleh dalam tempoh 3 hari ni saya nak tumpang tidur rumah tuan? Qala na'am. Dia ni kata okey, no problem, jom. Sahabat Nabi, tak ada masalah, dia kata jom pergi rumah saya. Qala Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Wa kana Abdullah yuhaddits. Selepas dia duduk rumah kawan tu 3 hari 3 malam, selepas Abdullah bin Amru bin Al-As duduk di rumah laki-laki yang kata ahli syurga ni, selepas dia duduk 3 hari 3 malam, dia cerita dekat Anas bin Malik, annahu bata ma'ahu tilka al-layali thalath. Dia kata aku tidur di rumah dia 3 hari 3 malam. Anas diceritakan oleh Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah kata aku tidur di rumah dia ni 3 hari 3 malam. Aku nak observe, aku nak tengok apa dia buat. Sehingga kan Nabi sebut kata ahli syurga dia, Nabi sebut kata ahli syurga dia. Aku nak tahu apa amalan dia. Dan aku dah tidur 3 hari 3 malam di rumah dia. Falam yarahu yaqumu minal layli syai'an. Abdullah bin Amru bin Al-As kata, aku nak abad hang 3 malam aku tidur di rumah dia, tak ada pun kok kata dia nak buat qiyamul lail ke apa, tak ada. Aku dah expect kata dia ni malam ni semayang, tak ada, dia kata. Aku tidur dengan dia 3 malam aku duduk di rumah dia. Dia kata falam yarahu, aku tak melihat dia ni yaqumu minal laili syai'an. Tak ada kok kata sekali satu malam dia bangkit sembahyang, tak ada, dia kata. Ghaira annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashih, melainkan dia ni kalau dia jaga malam, kalau dia terjaga malam, dia bangkit, dia duduk di atas katil dia, zakarallaha azza wa jalla wa kabbara. Kalau dia terjaga, pukul 3 dia terjaga, pukul 4 dia terjaga, dia bangkit, dia duduk di atas katil dia, dia berzikir kepada Allah. Dalam hadis ni tidak diceritakan apa zikir dia. Tapi dalam Sahih Al-Bukhari ada disebut oleh Nabi SAW. Nabi bagi option. Nabi bagi option kepada kita, kalau kita jaga malam, apa option yang ada? Selain daripada bangkit pergi kencing. Ada bangkit pergi kencing, main dum tidur balik begitu ya. Selain daripada tu, Nabi bagi option. Apa option dia? Satu, kalau boleh bangkit, ambil ayat semayang. Kalau boleh, Allahu Akbar, tahajud. Kalau boleh, lepas tahajud doa. Option satu. Option 2 apa dia? Bagi orang yang dia tak boleh.
Tu teringat bila jaga pukul 3, jaga pukul 4, jaga pukul 4:30 pagi, teringat ni kalau semayang tahajud cantik ni. Dia ingat. Ish, alang-alang jaga dah ni. Dia kata bukan selalu nak boleh buat, lena balik. Ada orang yang dia ingat tu nak bangkit ni. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Iblis dia berkah kita dengan 3 ikatan. Dia berkah kita. Kita bangkit, kita jaga, tongkai satu. Kita jalan pergi ke pancong, ambil ayat semayang, tongkai lagi satu. Kita boleh patah balik mai berdiri atas sejadah Allahu Akbar, tongkai 3 ikatan. Masya Allah. Nabi SAW bagi option apa? Bagi orang yang tidak cukup kekuatan, tak cukup kuat, nak buat semayang tahajud ni tak cukup kuat, memadai dengan dia berzikir kepada Allah. Hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit. Dia kata alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ta'ara min al-lail. Nabi kata siapa yang terjaga tengah malam. Faqala, paling-paling tidak hendaklah dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa qala, lepas habis baca zikir tu kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Nabi ajak siapa yang tidak terjaga pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi, tengok tak subuh lagi, paling-paling tidak buat apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Habis itu kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Tidak balik. Siapa boleh buat teratu aja, Nabi kata ustujiba lahu, Allah akan memustajabkan apa juga doa dia. Kalau dia minta Allahumma ghafirli, ya Allah ampun aku, Nabi SAW kata Allah janji Allah akan ampunkan dosa dia. Fa in tawadda wa shalla, Nabi kata kalau dia kuat, dia bangkit, dia pergi ambil ayat semayang dan dia semayang tahajud 2 rakaat, khubilat salatuh, Nabi kata Allah pasti terima ibadatnya itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sahabat Ansar tadi yang Nabi SAW kata saat lagi akan masuk di pintu tu ahli syurga, dia masuk dalam keadaan baru sudah berwudu, ayat semayang duk menitik di janggut, dalam keadaan duk pegang sandal, duk pegang kasut di tangan kiri. Duk esok Nabi sebut dia juga masuk keadaan yang sama. Duk lusa Nabi sebut dia juga masuk dalam keadaan yang sama. Sahabat ni kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku tidur di rumah dia, dia tak semayang pun. Aku tak melihat dalam 3 malam itu dia semayang tahajud, dia qiyamul lail. Aku tak tengok pun. Cuma yang aku tahu dia bangkit malam, dia berzikir. That's it. Itu saja yang dia buat. Hatta yaquma li salatil fajri. Lepas itu tunggu sampai masuk subuh, dia semayang subuh. Qala Abdullah ghaira anni lam asma'hu yaqul illa khaira. Ini satu rimak. Ini satu rimak yang Abdullah bin Amr bin Al-As bagi kepada Anas bin Malik. Aku tak tengok dia qiyamul lail, yang aku tengok dia berzikir saja. Cuma dia kata 3 hari 3 malam aku duduk di rumah dia, aku tidak pernah dengar dia cakap huduh. Aku tak pernah dengar dia cakap tak elok. Aku tidak pernah dengar dia mengumpat orang. Aku tidak pernah dengar dia menghina orang. Aku tidak pernah dengar dia mengeji orang. Hak tu dia kata memang 3 hari 3 malam aku duduk,
aku dengar mulut dia ni cakap illa khairah, melainkan benda baik aja yang dia cakap. Hak tu satu, dia kata, memang betul. Falamma madatis salas layal, bila habis 3 hari 3 malam duduk di situ, wakitu an ahtaqira amalah. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata dia sampai teringatlah hati dia. Wakitu maksudnya hampir-hampir aku ni macam nak memandang rendah kepada dia ni. Pasal apa? Dia punya expectation tinggi. Dia duk ingat kawan ni kira tidur dalam sejam, bangkit semayang sampai dia duk ingat macam tu. Pasal tu Nabi kata dia akan jadi ahli syurga. Dia punya expectation tu terlampau tinggi. Tiba-tiba pergi tengok tak tahu mana. Dia kata gitu, hampir-hampir aku ni berasa macam nak pandang rendah, macam nak pandang hina kepada dia ni. Ni dia cerita kepada Anas bin Malik. Faqultu ya Abdullah bin Amr bin Al-As dah cukup 3 hari dah nak balik ni. Dia kata dekat lelaki-lelaki Ansar ni, dia kata ya Abdullah ni bukan nama kau tu. Ya Abdullah ni orang Arab, kalau dia tak kenal dia panggil Abdullah ataupun dia panggil Muhammad. Arab kan, dia tak kenal dia kata ya Muhammad, ta'al ya Muhammad. Kau tu bukan nama Muhammad, tapi tak kenal yang nama panggil Muhammad. Dia kata dekat sahabat Ansar ni, ya Abdullah, dia kata inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun sama. Aku nak abang betul-betul, dia kata sebenarnya aku dengan ayah aku tak ada masalah apa, dia kata. Aku tak bergaduh dengan dia, aku tak sampai tak mau tengok muka dia 3 hari, tak ada. Itu semua tak ada, dia kata. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laka 3 mirar yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Ni punca yang aku boleh mai tidur di rumah hang 3 hari 3 malam ni kerana Nabi sebut, Nabi kata akan masuk di pintu tu seorang laki-laki ahli syurga. Hang masuk, dia kata. Esok Nabi sebut, hang juga masuk. Lusa Nabi sebut, hang juga masuk. Pasal itu yang aku main tidur rumah hang. Bukan pasal aku bergaduh dengan ayah aku apa. Aku abang betul, dia kata. Itu je cerita dia kata. Dia kata, fatala'ta anta 3 mirar. 3 kali hang yang duk keluar main daripada pintu tu. Dia kata. Fa'aradtu an awiya ilaik. Tu sebab dia kata aku main tidur di rumah hang ni. Li'anzura ma'amal, supaya aku dapat melihat apa amalan hang, apa satu amalan yang hang buat yang sampai Nabi sebut kata hang ahli syurga sedang hang hidup lagi. Fa'aqtadiya bih, tujuan aku nak jadikan contoh, aku nak buat macam hang buat supaya aku juga jadi ahli syurga. Tu cerita yang betul, dia kata. Falam araka ta'malu kathira amal. Dia kata malangnya 3 hari 3 malam aku duduk, tak ada apa, hang biasa ya, dia kata. Rasa aku lebih pada hang, dia kata. Tak pasal apa yang Nabi sebut tu tak kena ke aku. Nabi duk kata hang, sedangkan 3 hari 3 malam hang biasa ya, dia kata. Tak ada apa. Macam tu. Famal ladzi balagha bik ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apakah satu benda aku curious. Aku rasa curious ni, aku nak cari jawapan ni. Apa benda spesial hang ni sampai Nabi sebut hang ahli syurga? Kalau apa yang aku tengok hang ni tak ada apa, dia kata dekat kawan ni. Faqala, kata laki-laki tu, ma huwa illa ma ra'aita. Dia kata sebenar pun macam tu lah, aku tak ada apa, dia kata. Aku kata aku saja tak cerita, tak mau tunjukkan, tak ada. Macam mana hang tengok, macam itulah aku. Tak ada apa, dia kata. Aku memang tak ada apa, dia kata. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, falamma wallaitu, dia pun dah dengar, okeylah tak apalah, aku pun nak balik, terima kasih bagi aku tidur 3 hari 3 malam, makan minum semua, minta alai, okey nak balik. Abdullah bin Amr bin Al-As nak balik. Dia jalan pi, da'ani, dia kata kawan tu panggil dia. Ya Abdullah, mai panggil patah balik. Faqala
ma huwa illa ma ra'aita. Dia kata ni, betul aku nak abang. Aku tak nak buat apa. Macam yang mana hang tengok, itu je yang aku nak buat. Sama juga abang. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghasyan. Cuma aku, dia kata aku make sure, aku pastikan 24 jam hidup aku, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, aku tidak akan menipu mana-mana orang Islam. Yang tu aku memang make sure aku buat. Aku akan pastikan tidak ada orang Islam yang kena tipu dengan aku. Satu, dia kata. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Yang kedua, aku akan pastikan diri aku tidak akan dengki, tidak akan hasad kepada mana-mana orang yang Allah bagi kelebihan kepada dia. Aku akan pastikan aku tak dengki kat orang. Siapa pun mai depan aku, adik-beradik aku kah, jiran aku kah, kawan aku kah, kenalan aku kah, siapa kah, kalau dia Allah bagi dekat dia apa-apa kelebihan, aku akan pastikan aku tak dengki. Mailah abang apa pun dia ni ada kelebihan, dia ni macam mana, lagu mana, aku kata alhamdulillah, aku pastikan hati aku ni tidak dengki kepada orang. Yang tu memang aku buat, dia kata. Faqala Abdullah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata hadhihi allati balagat bik. Nah, dia kata inilah dia kata. Inilah benda dia yang hang boleh sampai ke tahap yang Nabi sebut, hang ahli syurga, dia kata. Wa hiya allati la nutiq. Dia kata inilah benda yang kami tak mampu buat. Yang ni yang adakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis yang diriwayatkan dengan isnad yang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa pentingnya akhlak baik ni. Penting, cukup penting. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salah kabbara ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت أو كما قال hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Dicerita dekat kita Nabi SAW selepas takbir sembahyang, Nabi akan baca doa iftitah ini. Tuan-tuan, doa iftitah ni doa ada 11 riwayat bacaan, 11 dalam hadis. Hak kita duk baca, hak kita baca tu aja. Start daripada Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Tu pun bergaduh. Bergaduh apa? Bergaduh, ada orang kata kena baca Allahu Akbaru kabira. Pasal alif kaf bara ra tu ada baris dhammah. Dan kita baca sambung, kita tak boleh baca Allahu Akbar. Dia kata bila baca sambung ra tu kena bunyi. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Tapi hak kita duk baca selalu Allahu Akbar kabira. Hak tu pun bertengkar, tak mayang. Duk bertengkar tu aja tak mayang. Okey? Baik. Yang tu bagi orang tajwid bincang, betul tak betul? Tapi kalau baca Allahu Akbaru kabira, selamat. Itu memang betul lah. Kalau baca Allahu Akbar kabira, betul tak betul? Kita tanya ustaz tajwid. Okey? Baik, itu salah satu contoh bacaan doa iftitah yang kita duk baca. Ada yang dia start daripada Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillazi fatar. Dia start tu. Yang ni dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis ini sahih. Dia kata Nabi SAW baca apa? Allahu Akbar, Nabi tulis inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Allahumma hdini li ahsanil a'mal. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku amalan hak paling baik untuk aku buat. Tuan-tuan, Nabi minta. Nabi minta supaya Allah guide, supaya Allah pimpin, supaya Allah tunjuk Nabi supaya buat amal yang terbaik. Amal yang terbaik ni apa dia, tuan-tuan? Amal hak Allah ajak ni. Dan itu yang terbaik. Kalau kita lah ni hak terbaik apa dia? Amal hak Allah ajak, hak Nabi ajak. Itu hak terbaik. Nabi SAW dalam doa iftitah, dia masukkan benda tu. Allahumma hdini li ahsanil a'mal. Ya Allah, bantu guide saya. Tunjukkan kepada saya amalan yang terbaik. Wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjuk kepada saya akhlak yang terbaik. Macam mana? La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada siapa boleh tunjuk amalan yang terbaik, akhlak yang terbaik, melainkan Allah. Kalau orang main habang kat kita, buat lagu ni, belum tentu baik. Tapi kalau Allah habang, itu baik. Kalau Nabi habang, itu baik. Orang main habang kat kita ni, hang amalkan benda ni, lagu ni, belum tentu baik. Kalau sekiranya benda dia habang itu tidak daripada Allah, tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq. Ya Allah, minta jauh daripada aku amalan yang tak elok dan juga akhlak yang tak elok. Minta, ya Allah, minta jauh daripada aku ni pi buat amalan yang amalan itu pada Allah tidak elok. Minta jauh daripada aku ni akhlak yang akhlak itu Allah melihat tidak elok. Ya Allah, minta aku jauh daripada benda ni, daripada buat amalan tak elok, daripada berakhlak dengan akhlak yang tak elok. Dan tidak ada kuasa yang boleh menunjukkan amalan tak elok dengan akhlak tak elok ni melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, punya importantnya akhlak yang elok ni sampai Nabi SAW masukkan di dalam doa iftitah dia. Minta supaya Allah guide, tunjuk amalan yang benar dan akhlak yang benar. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Dia kata, qultu li Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahli? Abdullah Al-Jadali dia kata dia pergi jumpa Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tanya kepada Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, dia kata, macam mana akhlak Nabi ketika duduk dengan keluarga? Kita tuan-tuan, kita ni, kita di rumah lagu lain, kita depan orang lagu lain. Kita di rumah ni perongeh, tak tahu apa benda, perongeh, tak boleh silap sikit. Nak mengamuk, nak naik angin, nak main baran, nak main depan orang punya warak jalan. Kita ada split identity. Satu identity waktu dengan keluarga di belakang mata orang ramai, satu identity ketika di depan orang ramai. Kita ni best actor, kita pelakon yang hebat. Nabi SAW bila orang pergi tanya isteri dia, Abdullah Al-Jadali pergi tanya Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, macam mana Nabi ketika duduk di kalangan keluarga semua? Qalat, jawab Aisyah, kana ahsanan nasi khuluqan. Aisyah kata, Nabi SAW ini tidak ada manusia yang akhlak semulia Nabi. Nabi duduk dengan kami isteri dia, ni anak-anak dia semua. Nabi SAW akhlak dia sangat hebat. Isteri endorse, isteri kata, ini Nabi SAW lam yakun fahishan wala mutafahishan. Aisyah kata, Nabi SAW tidak pernah buat benda keji. Perangai tak elok ni tak pernah ada kepada Nabi. Wala mutafahishan, dan Nabi tidak pernah cakap tak elok. Buat
kelaku tak elok pun tak pernah, cakap tak elok pun tak pernah. Yang kata Nabi SAW, wala sakhaban bil aswaq. Dan Nabi SAW ini, dia bukan orang yang terjerit-jerit di market, di pasar. Duduk di rumah kenduri, duduk di market, suara dia duduk dengar. Kayau pergi hujung tu, menjerit mai ke hujung ni, tempik mai ke celah ni. Nabi tak macam tu. Nabi sangat berakhlak. Orang segan dekat Nabi SAW. Wala yujzi'u bisayyi'ati mislaha. Yang kata Nabi SAW ni, kalau orang buat jahat ke dia, dia tidak akan balas dengan kejahatan. Yang kata Nabi SAW ni, kalau orang buat jahat ke dia, orang kata dia, orang fitnah dia, orang aibkan dia, orang jatuhkan maruah dia, jangan kata dia nak balas dengan kejahatan dekat orang tu. Nabi SAW tidak akan balas kejahatan orang itu dengan benda jahat. Siapa kata? Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, walakin ya'fu wa yasfah. Tapi yang kata Nabi SAW ni, dia seorang forgiver. Dia pemaaf. Dia boleh settle benda tu macam tu je. Orang tu buatlah apa pun kat dia, dia boleh manis muka dengan orang yang buat tak elok dekat dia. Itu Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ma kana khuluq abghadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kazib. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi dalam banyak-banyak hal, Nabi cukup pantang orang berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak hal, Nabi paling tak boleh bila orang cakap bohong. Nabi tak boleh. Walaqad kana ar-rajul yuhaddithu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil kizbah. Dia kata jadi satu kejadian, satu orang lelaki mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bohong di depan Nabi. Dan Nabi tahu kata dia ni berbohong. Fama yazalu fi nafsihi, benda tu tak boleh hilang daripada hati Nabi. Nabi terkesan dengan bohong kawan ni. Nabi sama sekali tidak akan berbohong, dan Nabi tidak suka orang yang cakap bohong. Bila mai satu orang cakap bohong di depan Nabi, benda tu jadi scratch, jadi calak di dalam hati Nabi. Nabi cukup terkesan dengan cakap bohong ni. Ini Aisyah kata, hatta ya'lama annahu qad ahdatha minha taubah. Sehinggalah Nabi dapat tahu, kata kawan hak mai cakap bohong depan dia ni sudah bertaubat. Baru Nabi rasa lega. Kalau tidak, Nabi duk jadi terbeban dengan sikap bohong orang tu. Nabi SAW manusianya begitu hebat, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah pentingnya yang dikatakan akhlak mulia ni. Oh, tuan-tuan, jangan. Kena benar, kita tak tahu, tuan-tuan. Kadang-kadang benda baik ke tak baik ni kita tak tahu. Kita duk ingat benda yang pada penilaian kita tak baik, benda tu tak baik. Tak, tuan-tuan. Quran kata apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Tuhan kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asa an yakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Tengok ayat Quran. Tak faham makna dia pun dengar. Senang. Allah kata apa dalam ayat ni? Kutiba alaikumul qital. Allah wajibkan ke atas kamu pergi perang. Ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Nabi ketika sahabat-sahabat ada di Madinah. Cerita perang ni hanya timbul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dia start dengan perang Badar, lepas itu perang Uhud yang kita ada baca dalam kitab ni, cerita perang Uhud tak habis lagi, dan begitulah siri-siri peperangan besar dan kecil. Allah mewajibkan
sahabat-sahabat Nabi orang Islam yang ada tu pergi perang. Wa huwa kurhul lakum. Tuhan kata apa? Sedangkan benda tu kamu tak suka. Siapa suka perang? Pasal apa? Pasal perang ini memungkinkan mati. Manusia tak mau mati. Manusia kalau boleh kira nak tak mau mati. Kalau boleh ni kira matilah orang lain, dia tak mati. Manusia. Dia selama-lamanya manusia ni hati dia muda dengan apa? Muda dengan tak mau mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan tahu. Pasal apa? Pasal dia yang buat kita. Dia cipta kita, dia buat kita, dia tahu apa kita suka, apa kita tak suka. Kadang-kadang Allah memfardukan, Allah memerintahkan benda yang Allah tahu kita tak akan suka. Tapi Allah fardukan. Allah nak tengok kita nak buat ke tak. Allah sebut pula dalam Quran bagi kita tahu, kutiba alaikumul qital, difardukan, diwajibkan ke atas kamu perang, wa huwa kurhul lakum, sedangkan kamu tak suka dengan perang ni. Pasal apa? Pasal perang boleh menyebabkan kamu mati, perang boleh menyebabkan isteri kamu jadi janda, perang boleh menyebabkan anak-anak kamu jadi yatim, perang boleh menyebabkan kamu kena tinggal segala keseronokan atas dunia. Manusia tak mau. Asa ayyakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi Tuhan kata boleh jadi kamu tak suka satu benda, tapi benda itu baik bagi kamu. Kita tak suka benda tu, tapi sebenarnya benda tu baik bagi kita. Apa tuan-tuan? Bangkit tahajud malam, kita tak suka. Kita suka tidur. Kita tak suka pukul 5.30 nak bangkit, nak masuk pancong, nak ambil ayat semayang, nak takbir Allahu Akbar, nak semayang 2 rakaat aja. Kita tak suka. Pasal apa? Itu mengganggu nafsu tidur kita. Kita tak suka. Wa huwa khairul lakum. Tuhan kata tapi itu baik bagi kamu. Esok masuk kubur tuan-tuan, menyesal kita ni. Menyesal. Kita nak minta kalau boleh hidup balik kerana nak pergi buat benda yang kita tak buat dulu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu suka satu benda sedangkan dia tak baik bagi kamu. Kita suka apa tuan-tuan? Suka himpun harta. Sehingga kita rempuh habis haram halal semua, kita rempuh habis kerana nak harta. Sedangkan dia akan membinasakan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui. Kamu tak tahu hakikat baik atau buruk satu-satu benda. Saya ada baca satu cerita petang tadi sambil duduk menerah kitab ni, baca satu cerita. Nama pun storytelling. Storytelling. Dia kata ada satu raja, saja cerita ya. Ada satu raja negeri Pasir Berdengung. Tak kena mengena dengan orang yang hidup ataupun yang telah mati. Dia nak pergi hunting. Dia nak pergi berburu. Raja ni nak pergi berburu. Ramailah ikut raja. Ramailah pengiring-pengiring ni, menteri dengan bodyguard dia, dengan termasuklah doktor peribadi ikut. Raja nak pergi berburu. Duduk dalam hutan, duduk berburu ni, jari raja ni sudah cedera. Sudah luka jari dia. Jadi doktor peribadi yang ikut ni pun mai rawat lah. Pegang jari raja ni, dia pun cuci, bubuh ubat. Lepas tu semua balut, bandage elok-elok. Raja kata dekat doktor yang balut ni, yang rawat luka dia ni, raja kata, is it going to be alright? Mana raja orang putih, bukan raja Melayu. Dia tanya kat doktor ni, dia kata, is it going to be alright? Dia kata, okey ke tu cara hang buat tu? Doktor ni pergi jawab dekat raja ni. Doktor kata apa? Good, bad, who knows? Doktor ni, lepas dia rawat luka raja ni okey ke tu cara hang cuci luka balut, okey ke? Dia kata, okey kata okey, who knows? Siapa tahu? Jawab macam tu.
Kita apalah. Balik daripada memburu. Balik ke istana. Jari yang luka tadi ni, yang doktor tu cuci, ubat, balut tadi ni, get infected. Sudah kena kuman, melarat. Dia panggil balik doktor tu, ni apa cerita ni, aku sakit. Doktor pun main, buka, buat dressing, cuci luka, ubat, balut balik elok-elok. Okay. Raja kata dekat doktor ni, dia kata, are you sure it's going to be alright? Raja orang putih. Kita hang sure kan ni, benda ni okey ni? Doktor ni kata lagi, dia kata good, bad, who knows? Bagus, tak boleh, siapa tahu. Dia kata, mana siapa tahu nak jadi apa lagu mana? Dia cari penyakit ni, doktor ni. Beberapa hari kemudian, dia kata jari itu makin teruk infected. Sampai terpaksa kena potong jari itu. Raja hot lah. Raja betul-betul hot dekat doktor tu. Dan dia perintahkan supaya doktor tu dihumban ke penjara. Hang buat leceh apa ni sampai kena potong jari apa semua, hang masuk jail, dia kata. Baru hang tahu macam mana sakitnya duduk dalam penjara, dia kata. Doktor jawab balik dekat raja ni. Dia kata good, bad, who knows? Dia kata masuk jail ni bagus ke tak bagus, siapa tahu? Dia kata mana tahu. Hai. Raja bila dengar macam ni punya cakap, dia kata you are insane. Dia kata insane ni apa? Gila. Tu orang Melayu kata gila insane. Bahasa Inggeris rupanya gila insane ni. Raja kata dekat dia, you are insane and you are not qualified to be a doctor. Raja pun bila marah cakap orang putih. Dia kata hang ni betul-betul gila. Dia kata hang patutnya tak layak pun jadi doktor. Dia kata ini sudah penjara doktor tu. Dan raja ni pun dengan jari sepuntung dah tak ada. Dia kata beberapa minggu kemudian raja nak pergi memburu lagi sekali. Janganlah serius sangat, ni bukan hadis, ni cerita storytelling saja. Buat serius, saya pun nak takut nak tengok buat serius tu. Raja nak pergi memburu lagi sekali. Kali ini nasib dia tak baik, dia sesat dalam hutan. Dia punya duk gila, duk ligai binatang ni apa semua, tertinggal dengan geng dia, dia sesat dalam hutan. Tuan jangan main-main, tuan-tuan tengok TV3, ada ustaz daripada Johor hilang di Mekah. Tengok. Hilang di Mekah. Dia ustaz, dia lulusan Al-Azhar, dia boleh cakap Arab dengan fasih. Hilang di Mekah. Hari keluar dalam TV3 hari itu dah masuk hari yang ke-26. Tak tahu dia di mana. Mutawif yang bawa grup dia tu kata, dia kata saya mutawif, saya pun tak apa nak kemah bahasa Arab. Ustaz dia lagi kemah, dia kata. Hilang. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dia dan jumpa balik. Tadi sahabat saya baru sampai di Madinah, telefon. Dia pula beritahu, dia kata ustaz, dia kata ni, dia pula beritahu, dia kata sepasang suami isteri hilang di airport pula dah. Barang dah masuk, dah masuk kapal terbang semua, duduk dalam kapal terbang, tak ada, 2 kursi kosong, duduk cari, kapal terbang tunggu saat, main duduk cari di bawah, sampai kesudah tak jumpa. Dan sampai hari ini, dah 4 hari tak jumpa 2 lelaki bini ni. Tentu nak heran apa kalau raja hilang lautan. Nak abang yang tu. Di Mekah pun boleh hilang, dua ada di airport dah nak balik pun boleh hilang. Nak heran apa raja orang putih ni hilang dalam hutan? Dia sesat dan dia ditangkap oleh orang yang duduk dalam hutan ni, geng Tarzan ni sudah tangkap dia. Kebetulan hari dia ditangkap tu, hari itu geng-geng hutan ni, geng-geng Tarzan ni ada hari dia panggil holiday. Hari depa ni puja dewa depa dan depa perlu ada satu orang untuk dibuat sacrifice, untuk dibuat persembahan korban mengikut kepercayaan depa.
Jadi raja ni pun diikat di tepi unggun api dan mereka pun start duk jadi macam rakyat India ni, duk pusing ya, duk kira sat lagi nak korban raja ni. Bila betul dah tengah duk syan lah kira, tiba-tiba Tok Sami dia yang akan menjalankan upacara korban ni, dia kata stop. Dia kata dia kata this man cannot be our sacrifice. He is not perfect. Dia kata. Tok Sami pun cakap orang putih. Makna kata cerita ni cerita orang putih, saya dah. Tok Sami kata apa? Dia kata no, stop. Dia kata this man cannot be our sacrifice. Dia ni tak boleh dijadikan korban kita hari ini. He is not perfect. He's only get 9 fingers. Dia kata. Dia ni only got 9 fingers. Dia cuma ada 9 jari saja. Tuan ingat balik tadi ni pasal apa jari sepuntung tu? Yang dia marah dekat doktor yang potong ni, lepas tu dia kata ni going to be alright. Doktor kata who knows, good or bad siapa tahu. Dia kata ni potong jari ni bagus tak bagus siapa tahu. Dia marah, dia kata you are insane. Dia kata dia buah kau ni dalam jail. Tiba-tiba dia dah dekat dah nak kena sembelih korban kepada kaum yang duduk dalam hutan ni. Tiba-tiba dia tak jadi nak sembelih dia. Pasal apa? Pasal jari dia tak cukup satu. Dia tak perfect untuk dipersembahkan kepada dewa dia. Dan dia dibebaskan. Dia pun tak guna hampir lepas dia. Tuan-tuan, kita masih dalam mukadimah, tak baca kitab ni. Raja ni pun dah bebas, dia pun keluar pergi jumpa balik dengan geng dia yang main memburu sekali ni. Dia apa-apa Allah Tuanku jom bawa balik ke istana. Sesampainya dia di istana, apa dia buat? Dia pergi cari doktor ni. Dia cepat-cepat pergi ke penjara. Dia jumpa balik doktor ni. Dia kata I'm very sorry. Dia kata aku minta maaf ke hang banyak-banyak. Dia kata hang betul, you were right. Dia kata hang betul. Dia kata losing my finger was good, you saved my life. Dia kata. Tuan-tuan boleh ikuti cerita ni? Tak apa. Oh, dia kata hang betul-betul bagus. Dia kata dengan kerana jari aku kena potong sepuntung ni, selamat aku daripada jadi korban mereka ni. Thank you very very much. Dan minta maaf banyak-banyak. Aku sudah silap. Dia kata aku pi kata hang ni orang tak bagus. Dia kata aku silap. Dan it was my bad to put you in the jail. Dia kata itu memang keburukan aku. It was my bad to put you in jail. Aku pi bubuh hang dalam jail ni, aku punya silap. Doktor kata apa tuan-tuan? Doktor kata bad. Dia kata you masukkan saya dalam penjara, you kata bad. Dia kata, doktor kata kat raja ni, apa insane betul ni kan. Dia kata kat raja, you kata you buat silap, you buh saya dalam penjara. Dia kata no, it was very good that you lock me here. Dia kata tuanku hukum saya duduk dalam penjara ni bagus. Apa pula tak bagus? Dia kata kalau saya tak diletakkan dalam penjara, saya akan ada dengan tuanku dalam hutan dan kita dua-dua nanti kena tangkap. Tuanku akan lepas pasal jari tak ada. Saya jari 10 dua ada. Saya nanti kena. Dia kata saya ada komplit 10 jari. Dia kata memang saya kena. Dia kata apa? Dia kata moral of the story. Apa pengajaran kita boleh ambil daripada cerita ni? Jika ditimpa apa-apa musibah, okey, jangan kita marah-marah. Apatah lagi marah Tuhan. Jangan. Kerana kita tak tahu adakah musibah tu tak baik untuk kita ataupun baik untuk kita. Kita tak tahu. Later, kemudian baru kita nanti tahu. Masya Allah, rupanya musibah ni baik untuk kita. So moral of the story apa dia? Hati kena baik. Apatah lagi dengan Allah, kita kena baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Contoh paling dekat kita kata apa? Kita ada anak 4 orang di rumah. 3 orang very successful. Gaji besar, hidup senang lenang. Ada seorang anak kita dalam 4 orang ni tak berapa nak menjadi dari segi pelajarannya. Dan dialah jadi punching bag kita.
Kita nak marah pun kita lepas kat dia. Kita tak puas hati pun kita hantam dia. Apa-apa jadi pun kita salah dia. Tuan-tuan, di hari tua kita, siapa jaga? Budak ni jaga kita. Baru kita nampak, oh, rupa-rupanya ada kebaikan di sebalik apa yang Allah atung bagi dekat kita. Kan? Jadi pengajaran daripada mukadimah yang kita baca ni ialah apa dia? Kita mesti kena ingat kita nak improve jadi orang baik, satu. Dan yang kedua, berbaik sangkalah dengan semua orang, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 21. Bahrul Madhi jilid 21. Kita sampai di muka surat 149. Muka surat 149. Baik, masalah dia kata mengantuk yang mengenai sahabat-sahabat Nabi selepas daripada selesai perang. Bila habis perang, Allah kurniakan mengantuk kepada sahabat-sahabat Nabi. Anugerah mengantuk itu adalah anugerah nikmat. Dia akan terang kat kita sekali lagi. Iaitu tak kalah habis selesai perang dan telah lapang segala kelenggangan peperangan Uhud itu daripada orang kafir. Kerana telah bersebelah-sebelahan dan mau pulang ke negeri masing-masing bila habis perang. Masing-masing dia ingat apa? Dia ingat nak balik lah. Macam orang pergi haji lah. Orang pergi haji. Tahun ni alhamdulillah kota dapat full balik. Okey, pergi haji. Pergi haji ni elok pergi apa? Pergi kapal awal ke pergi kapal last? Elok. Atas masing-masing punya pertimbangan lah. Tapi overall, bagus pergi kapal awal. Pasal apa? Pasal kita sampai orang pun tak ada lagi. Kita selesa. Di Mekah baik, di Madinah baik, orang tak ada lagi. Kita orang yang mula masuk. Yang kedua baik dia apa? Bila kita habis ibadah haji, kita dah nak balik dah. Kita dah nak balik dah. Tak dan cemui. Kawan hati kapal ujung ni, dia sampai ni orang dah ramai dengar riuh rendah dengan dia first time pergi Mekah. Dia pun dengan tak ketahuanan tempat dengan apa-apa semua. Terus start ibadat haji. Bila habis ibadat haji, duk tengok orang duk galah balik, dia tak boleh balik lagi. Dia mulalah dia haji dah siap dah. Hati dah duk ingat di rumah dah. Mula dah duk teringat anak di rumah, duk teringat segala-gala di rumah. Tak boleh balik lagi. Dia duk ada lagi 20 hari lagi kena duduk Mekah. Tu dia kata. Lepas dah 20 hari habis duk, nak kena pergi Madinah pula. Walaupun duduk di Mekah itu bagus, duduk di Madinah itu bagus, tapi perasaan nak balik itu dah mula dah. Dia meluap-luap dah. Jadi ada orang kata pergi kapal awal bagus, pergi kapal ujung tak apa. Tapi ada orang dia saja nak pergi kapal ujung. Atas masing-masing. Sahabat-sahabat Nabi bila selesai perang apa dia? Duk kira nak balik jumpa family. Letih ni, letih. Perang tuan-tuan. Kita kata apa dalam kuliah yang lepas? Kenuri pun penat. Kita buat kenuri kahwin anak pun penat. Panggil orang makan pukul 12 sampai pukul 4 petang ya. Tu pun penat. Pasal apa? Pasal kenuri tu kata je 12 sampai 4. Tapi start duk karang nak buat kenuri ni daripada berapa bulan dah. Sampai dah habis kenuri pun tak habis lagi cerita. Penat tuan-tuan. Ini kan pula perang. Jadi dalam penat ni kalau Allah bagi kita boleh tidur, alhamdulillah. Dan Allah bagi kepada sahabat-sahabat Nabi yang terlibat di dalam perang Badar pun Allah bagi dalam surah Al-Anfal, dan cerita orang yang terlibat dalam perang Uhud pun Allah bagi. Tidur kepada orang yang selesai berperang ni. Maka diturunkan Allah Ta'ala ke atas sahabat-sahabat Nabi di medan perang itu rasa mengantuk dan nak tidur. Allah bagi. Kerana telah berasa aman sentosa dirinya, yakni di hati orang-orang mukmin, dan tidak ada perang lagi. Bila habis dia rasa lega. Alhamdulillah. Sama macam budak-budak nak ambil SPM. Allahu Akbar. Nak perhabis paper penghabis ni. Habis-habis paper last ni, Allahu Akbar, berasa macam baru beranak main atas dunia ni. Lega. 2 tahun punya duk kampui ni, tingkatan 4, tingkatan 5 ni punya duk kampui, punya duk baca, punya duk buat latih tubi, punya duk macam-macam ni. Kerana nak ambil periksa upah hari tu ya, 2 tahun punya duk menanggung benda ni. Habis-habis paper last tu, Allahu Akbar.
Apatah lagi orang yang habis perang. Begitu dia nak abang. Maka tidak ada perang lagi selepas daripada itu. Demikian tersebut khabar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Talhah radhiyallahu anhu qal rafa'tu ra'si yawma Uhud faja'altu anzuru wa ma minhum yawma idzin illa yamidu tahta hajafatihi minan nu'as. Kata dia diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Katanya, telah aku angkat kepala aku daripada hari perang Uhud itu, maka jadilah aku memandang orang-orang yang berperang bersama-sama dengan aku. Habis perang dia kata, angkat kepala tengok kawan-kawan ada. Daripada sahabat-sahabat Nabi SAW itu, maka tiada aku lihat seorang pun daripada mereka itu pada hari itu melainkan tersengguk-sengguk di bawah perisainya dengan sebab mengantuk. Abu Talhah kata habis perang tu, sah lerah selesai semua dah, dia kata angkat muka tengok semua kawan-kawan yang terlibat dalam perang ni semua nampak mengantuk. Dia kata. Dan pada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari kata an Abi Talhah radhiyallahu anhu qal kuntu fi man taghashahumun nu'as yawma Uhud hatta saqata sayfi min yadi miraran yasqutu wa akhudhuhu diriwayatkan daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu, katanya adalah aku di dalam orang yang ditutupi akan mereka itu oleh mengantuk pada hari perang Uhud. Abu Talhah kata bila habis perang Uhud, aku salah seorang daripada ramai-ramai ni yang Allah tutupi kami dengan mengantuk, dia kata. Sehingga jatuh pedang aku daripada tanganku beberapa kali. Jatuh, aku ambil akan dia. Jatuh lagi, aku ambil akan dia. Mengantuk sampai terlepas. Benda duk pegang terlepas. Jumaat lepas abang ni tu. Jatuh. Sembahyang Jumaat masjid ni minggu lepas saya sembahyang tepi tu dekat meja guard tu, selang satu sah depan saya budak-budak saya tak tengok, anak beritahu rakaat pertama, rakaat kedua berebut macam jatuh tengah duduk sembahyang ni, berebut macam jatuh, terkejut habis. Hak duduk tepi dia, hak duduk belakang dia, lagilah, aduh Allah mati ke apa budak muda ni, jatuh tengah duduk sembahyang. Bangkit balik, lepas itu punya terlena tengah sembahyang. Oh hebat tuan-tuan, budak muda lagi, balik perang apa tak tahu dia ni, jatuh perbuk macam terai bunyi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan jadi tu, jangan jadi. Kawan saya ada seorang masa duduk polis Islam dulu, seorang lah orang besar di Jakim lah ni, tu saya sebut nama dia. Sembahyang subuh di Masjid Sultan Sulaiman, sebelah Kolej Islam tu ada Masjid Raja tu, Masjid Sultan Sulaiman. Sembahyang subuh jatuh tengah duduk sembahyang subuh, berebuk macam bunyi terai bukan main. Kawan-kawan terkejut, ni tak bangkit, dia tak bangkit sampai kawan-kawan bagi salam, oi dia pun bangkit, sudah dah ke? Sudah apa hang tak hang jatuh kan. Ni kawan-kawan saya yang dengar kuliah ni, dia kata cerita pasal kawan kita, berarti kata jatuh tengah sembahyang. Kita duk baca ni cerita apa? Allah bagi mengantuk kepada sahabat yang habis perang Uhud. Ni dua sembahyang subuh jatuh, sembahyang Jumaat jatuh, terlena. Jatuh bukan apa? Jatuh lena. Hak Kuala Islam ni dia jatuh siap ngam mengeroh. Koh bunyi. Allahu Akbar. Dahsyat. Begitu keadaan jadinya. Jadi Abu Talhah dia kata apa? Dia kata aku sendiri dah habis seusai perang Uhud ni, dia kata pedang hak duk pegang tu terlepas, jaga, ambil pegang balik, terlepas, jaga, berkali-kali. Pasal apa? Allah bagi mengantuk. Bila mengantuk ni apa jadi? Dia jadi lega daripada letih. Tuan-tuan, dalam Quran perkataan mengantuk tidur ni Allah guna macam-macam perkataan. Satu, Allah guna perkataan
sinah. Sinah. Dan juga naum. Ayat yang kita selalu baca daripada surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah, perkataan tu, perkataan Arab. Sinah. Apa maksud la ta'khudhuhu sinatun wala naum? Ni ayat ni nak cerita pasal Allah. Allahu la ilaha illa hu. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, melainkan Allah itu. Huwal hayyul qayyum. Dia Tuhan yang maha hidup lagi maha mentadbir seluruh alam. Tuhan yang macam mana? La ta'khuzuhu sinah. Tuhan yang tidak mengambil rasa mengantuk. Kita terjemah mengantuk, sinah. Tapi terjemahan yang lagi tepat, yang lebih precise, ialah apa? Terlelap. Sinah ni dia bukan mengantuk. Sinah ni dia terlelap. Dalam bahasa hari ni dia kata apa? Micro sleep. Untuk mendengar micro sleep. Terlelap ni just for a few second. Berapa second aja. Terlelap. Dan micro sleep ataupun sinah ataupun terlelap ni, dia boleh jadi di apa-apa keadaan. Tengah duduk tengok TV, boleh blackout sat. Sat aja, few second je, celak balik. Masuk gol dah. Dia kata, lah gol dah. Masa dia loop tu, masa tu gol masuk. Kan? Yang tu dia panggil sinah. Quran guna perkataan itu. Dia boleh jadi tengah driving. Tuan-tuan pernah kenal benda ni? Kalau tuan-tuan satu orang yang selalu duk long distance punya driving ni, duk drive Penang pergi Kuala Lumpur, drive daripada Penang pergi Johor. Tadi ada sahabat kita daripada Senai, Johor, Masya Allah, daripada Melaka, daripada Seremban tadi mai, daripada Bertamputra tak mai. Daripada Senai mai jumpa tadi. Ustaz, kami daripada Seremban minta nak ambil gambar. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ganti balik segala apa yang mereka korbankan untuk mai kuliah pengajian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Long distance drive ni, untuk bawa kereta jauh ni, tuan-tuan, loop, dia blackout Ustaz. Tapi yang mahal tu, tengah kona dia boleh kona. Tidakkah tuan-tuan pernah merasai keadaan ini? Saya kena banyak kali. Jaga-jaga beli, astagfirullahalazim. Dia kona. Padahal kita terlelap masa tu, terlelap tapi kona. Anak duduk belakang tengok, dia kata, ayah okey kan, nak ganti kah? Pasal apa? Mereka tengok dekat cermin depan tu, mereka nampak kita dah pejam dah, tapi duduk kona. Ayah okey kah? Kita jawab macam doktor tadi. Kita kata apa? Okey. Bila, are you alright? Are you okay? Good, bad, who knows? Ni yang kata apa? Yang kata micro sleep ni, dia boleh kena tengah duk operate mesin. Engineer, mechanical engineer, duk jaga mesin ni. Dia boleh tu, tengah duk buat kerja tu, dia blackout Ustaz. Pasal apa? Terlampau letih. Lagi takut apa dia? Dia kena micro sleep ni dekat doktor, duk dalam operation theater. Tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Boleh kena. Dia duk pegang apa nak potong tu. Pergi potong yang lain. Dia keluar main, dia buat golek kepala. Saya minta maaf tak dapat diselamatkan. Rupanya dia micro sleep, dia fikir benda lain. So Allah guna perkataan itu apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa ni, dia tak ada. Bukan kata tak tidur, micro sleep pun tak ada. Allah sentiasa jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidur juga diguna dalam Quran dengan nama nu'as. Ayat yang kita duk baca ni. Idh yughashikumun nu'as amanatan minhu. Nu'as. Nu'as ni maksud dia apa? Tidur. Tapi dia tidur yang membawa maksud short nap. Short nap.
Short nap ni maksudnya apa? Tidur sat. Macam orang duk ambil qailulah sebelum zuhur tu. Sebelum sembahyang zuhur, ambil tidur sat. Tidur tu dia panggil short nap. Tidur sat ni, bukan pergi balun pukul 12 sampai pukul 4 lagi baru bangkit. Tu bukan qailulah yang tu. Short nap, sat saja. Duk drive, long distance drive ni, kalau dia duk main micro sleep tadi ni, berhenti sat. Short nap. 20 minit. Masuk RNR mana ke? 15 minit, 20 minit, bangkit sini insya-Allah dia fresh balik. Allah biasa guna perkataan itu di dalam surah Ali Imran ayat 154. Idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka yang terlibat dalam perang Badar itu dengan nu'as, dengan short nap, dengan lena yang sekejap. Amanatan minhu itu sebagai satu pemberian rasa aman kepada tentera yang baru habis perang. Dua dah. Satu apa dia? Sinah wala naum. Okey. Lagi satu nu'as. Yang ketiga, Quran juga menggunakan tidur ni dengan nama ruqud. Ruqud. Di mana kita jumpa perkataan ni? Kita jumpa Khamis malam Jumaat dalam surah Al-Kahfi. Khamis malam Jumaat kita duk baca surah Al-Kahfi. Pasal apa? Pasal Nabi suruh. Siapa-siapa yang Khamis malam Jumaat baca surah Al-Kahfi, Allah akan menerangi rumah dia sejuk sekian perjalanan. Allah kata apa? Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Ayat tu. Kalau kita duk baca surah Al-Kahfi, familiar kita dengan ayat ni. Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Dan kamu sangka depa jaga aiqazan, yaqazah. Kan orang duk bincang lah ni yaqazah. Bolehkah kita jumpa Nabi secara yaqazah? Yaqazah tu maksud dia apa? Jaga. Tak tidur. Maknanya tak tidur ni, kita ni yaqazah ni, semua ni yaqazah. Duk jaga ni, nampak Nabi masuk mai ikut pintu tu. Boleh tak benda tu berlaku? Orang duk bincang lah ni. Orang duk bincang. Jadi Allah sebut dalam ayat tu wa tahsabuhum aiqazan. Kamu sangka ashabul kahfi itu yaqazah, jaga. Wa hum ruqud. Sedangkan mereka sebenarnya tidur. Tidur digunakan dengan perkataan ruqud. So ruqud ni tidur yang macam mana? Dia kata tidur dalam tempoh yang lama. Pasal apa? Pasal ashabul kahfi Allah bagi mereka lena berapa lama? 309 tahun. Lama. 300 tahun lena, tuan-tuan. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Kita duk baca dalam surah Al-Kahfi. Ashabul kahfi ni Allah bagi mereka lena 300 tahun. Tapi Tuhan kata apa? Tuhan kata aku kalih mereka. Dalam keadaan mereka lena tak jaga tu, Allah kalih mereka ke kiri ke kanan. Allah kalih. Pasal apa tu? Allah kalih orang yang lena 300 tahun, Allah kalih kiri kalih kanan. Pasal apa? Pasal tak mau bagi melecak belakang. Sebab kalau ada orang tua-tua yang sakit dalam rumah kita, ayah kita ke mak kita ke sakit bedridden lama, kita kena alih-alih dia. Jangan dibiarkan dia duduk terlentang yang lama. Tentu sekali lagi bau bad smell, bau tak sedap. Tengok-tengok belakang dia dah melecak, dah menanah, dah apa. Allah bagi tahu dalam Quran ni, dia bukan saja-saja abang. Dia nak bagi kita ambil iktibar daripada benda tu. Ashabul kahfi ditidurkan 300 tahun. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Kami alih-alihkan ashabul kahfi yang lena tak sedap ni ke kanan dan ke kiri. Di dalam ayat tu Allah guna tidur dengan perkataan ruqud. Ruqud maksudnya tidur lama sehingga pergi sampai ratusan tahun. Dahsyat tak tuan-tuan yang kata Quran ni. Sekali lagi boleh nak main ni cerita Profesor Elektronik ni, sekali lagi boleh nak main. Nak cerita dahsyatnya yang kata agama Islam, dahsyatnya Quran ni, yang kata Quran ini mukjizat, miracle ni, sekali lagi kita nanti jumpa lagi. Dalam Quran juga Allah guna perkataan tidur ni dengan nama hujur. Ha simple, jim waw ain. Hujur.
Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 17-18 Tuhan kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yahja'un, hujung. Apa maksud tidur hujung ni? Maksud dia apa? Tidur waktu malam. Itu dia panggil hujung. Allah sebut dalam ayat tu, orang-orang yang beriman itu macam mana mereka ni? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang kata orang yang beriman ini, waktu malam sikit masa dia ambil untuk tidur. Hak banyaknya dia beribadat kepada Allah. Tidur diguna dengan perkataan hujung. Ada juga ayat Allah cerita kat kita tidur dengan perkataan subat. Sin ba alif ta, subat. Contohnya dalam surah An-Naba ayat 9 Allah kata waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu itu subat. Apa maksud subat? Maksudnya daripada perkataan sabt, sin bata, sabt, maksudnya putih. Tidur yang putih. Apa maksud tidur yang putih? Tidur yang kita terputih dengan apa duk jadi keliling kita. Dalam bahasa orang putih dia panggil deep sleep. Deep sleep. Tidur sungguh. Dia tak tahu apa. Jaga-jaga duduk di laman rumah. Dulu saya mengaji UM dulu. Ada satu rumah di depan UM, dia ada pagang daripada Masjid Ar-Rahman, ada satu lagi pagang sebelah PJ. Bila kita keluar pagang sebelah PJ itu, kalau pergi kiri Hospital University, kita pergi kanan. Kita pergi kanan tu ada satu lungguk petrol station. Belakang tu ada Intan, Institut Takbiran Awam. Opposite petrol station tu ada satu rumah. Ceng 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 dia bunyi gitu. Ada satu rumah. Tuan-tuan tahu student universiti, masalah paling besar ialah tak cukup asrama. Tapi yang herannya rumah tu kosong, tak ada pernah siapa pergi sewa. Tahun saya duduk sana tu adalah sekumpulan budak-budak. Mereka ni budak-budak Al-Arqam, masa tu ada Al-Arqam. Dia budak-budak Al-Arqam ni, jenis pergi kuliah pakai jubah, pakai sorban tebal ni. Mereka dengar cerita, kata rumah tu mengusik. Betul mengusik? Dia kata tak apa, kita pergi sewa. Dan dia pergi sewa lah rumah tu. Rumah tu kepunyaan orang Penang. Dia ni dulu duk baca berita bahasa Inggeris. Saya tak mahu sebut nama dia. Dia orang Penang, orang Jelutong. Rumah tu dia punya. Budak ni pergi cari owner, jumpa rumah tu daripada jalan ni nampak satu tingkat, dia ada satu lagi di bawah tu, 2 tingkat, tapi daripada jalan nampak satu tingkat. Pergi nak sewa. Tuan rumah tu kata, saya abang awal-awal, hampa ni pun student, bukan ada duit sangat. Dia kata, saya abang rumah ni ada masalah sikit. Ramai orang cuba duduk, memang lari malam. Mereka ni dengan sorban, dengan jubah, dia kata tak apa. Mereka kira hak duk musik tu nanti lari dengan mereka. Mereka duk kira lagu tu. Dan potong cerita, mereka pun sewa. Malam pertama tidur. Nak sambung kan? Nak sambung kita? Malam pertama mereka tidur. Dia main lah. Cerita dia, jaga-jaga sejuk, duk tidur di laman. Siapa angkat bawa keluar tak tahu. Apa pun tak tahu. Tahu-tahu duk ada di laman semua. Hang tengok aku balik kanan, balik kiri, semua duk tu. Duk atas laman rumput tu. Kan? Dan malam tu jugalah mereka pun beredar daripada situ. Kan? Dan rumah tu tak disewa lah sampai bila-bila. Lah pun tuan-tuan pergi ada lagi rumah tu. Ada lagi. Jadi kalau tuan-tuan kebetulan lalu kau tu, kalau daripada arah Hospital University nak pergi ke roundabout Bakar Baginda tu, on the way nak pergi tu, sampai nampak petrol station balik kanan, pandang kiri, boleh tengok, say goodbye aja jalan, jangan buat apa. Depan tu ada satu bus stop. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak. Jadi deep sleep ni apa dia? Apa jadi kat dia pun dia tak tahulah. Orang tanggung dia bawa keluar pergi ke apa kan, dia deep sleep, dia dah terputih. Subata, putih dia daripada dunia lain. Jaga-jaga ni kira dah jadi lain lah. Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni semua
Di dalam Al-Quran dengan lafaz yang berbagai-bagai yang kata cerita tentang tidur ni saja. Baik. Yang kita cerita dalam kuliah last itu. Profesor yang saya maksudkan itu ialah Profesor Dr. Arthur Ellison. Profesor Dr. Arthur Ellison. Dia ni Head of Department Electrical dengan Electronic Engineering di University of London. Dia buat kajian tentang fenomena tidur dengan mati. Dia buat kajian. 6 years kajian dia. Dia ni pasal apa? Satu, dia profesor dalam elektrik dengan elektronik. Satu. Yang kedua, dia ni pula dalam masa yang sama, dia jadi President of British Society for Psychological and Spiritual Studies. Dia jenis minat lagu tu. Corang lah untuk kerja apa? Kerja engineer. Engineer mana? Engineer kilang besi. Tapi dalam masa yang sama, dia jadi jururawat dekat Darushifa. By profession, dia adalah engineer. Tapi minat dia di dalam perubatan, itu satu bab lain. Sama dengan Profesor Dr. Arthur Ellison ni. Dia sama. Dia profesor, dia PhD dalam electrical dengan electronic engineering. Dalam masa yang sama, dia ni satu orang yang suka ni benda-benda psychological, spiritual, dia suka. So dia combine dua expertise yang ada ni dari segi engineering dan juga dari segi ni minat nak ambil tahu benda-benda spiritual ni. Dia combine dua ni, dia buat kajian tentang tidur dan mati. Tentang yang kata orang putih ni. Dia kaji 6 tahun dia ambil. Dia guna dengan apa ni, apa elektronik, apa dia buat device apa, dia buat equipment apa, dia duk buat macam tu. Dalam masa yang sama dari segi spiritual ni, orang duk percaya tentang alam apa pun dia masukkan sekali, dia gumpai sekali masuk dalam tu, dia buat kajian. 6 tahun dia buat kajian ni. Mesir buat satu conference cerita tentang perubatan berdasarkan Al-Quran. Mereka invite dia untuk pergi bentang satu paper, satu kertas kerja. Dia ambil tajuk hak dia duk kaji 6 tahun ni untuk pergi buat pembentangan. Tuan-tuan, apa jadi kepada Profesor Dr. Arthur Ellison ni? Apa jadi dekat dia? Selepas dia bentang tu, bentang di depan ni segala cendekiawan, segala profesor, segala apa, macam-macam bidang tu ada depan ni, termasuk yang ada di depan dia tu Syekh Jadul Haq, bekas ulama besar Al-Azhar. Dia ada dalam tu. Dia bentang ni, dia buat presentation ni dengan penuh perasaan. Dia menceritakan hasil kajian dia tentang tidur, tentang mati, tentang roh, tentang apa ni. Last sekali di kemuncak pembentangan dia tu, dia kata tidak ada agama yang lebih benar daripada Islam. Dia kata tiba-tiba dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap, tuan-tuan, dengan penuh perasaan dia mengucap dua kalimah syahadah. Kerana di akhir kajian dia kata Allah Subhanahu wa taala, God is great, dia kata. Ni punya hebatnya dia ni. So Dr. Arthur ni dia declare that Islam is the religion of truth. Islam ni adalah agama kebenaran, dia kata. Tuan-tuan boleh masuk di dalam knowingallah.com. Tuan-tuan baca dia biar detail dia punya apa, dia kajian dia apa yang membawa dia dan meruntun dia kepada mengakui Islam itu agama betul, Allah itu Tuhan yang esa. Baca di situ. Oh, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dahsyat, tuan-tuan. Depa ni cukup dahsyat. Nak kaji pasal roh, saya ada satu video Datuk Rosli Cik, bekas dulu Ketua Polis Terengganu. Lepas tu dia pencen lah sekali 3 star Commissioner Polis. Dia hantar ke saya satu video. Dia kata, Ustaz, ya Allah, dia kata, saya tengok video ni betul-betul. Dia kata puasa ketak, dia kata, Ustaz please verify. Dia kata tengok Ustaz, dia kata bagi tahu betul tak betul konten video tu dengan Islam. Orang putih, tuan-tuan, dia buat video. Dia buat video orang mati duduk atas katil.
Dia guna teknik superimpose, dia tunjuk macam satu bayang-bayang keluar, nak menggambarkan roh keluar daripada badan. Lepas tu daripada starting video sampai habis exactly dia based on hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah yang diceritakan dalam hadis Nabi, tapi dia buat dalam bentuk video macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu benda misteri besar. Roh ni cerita misteri besar. Allah kata apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad, mereka tanya engkau tentang roh. Jawab dekat mereka, roh ini urusan Tuhan. You try pergi study, pergi buat research, pergi guna macam-macam, you tak akan dapat faham hakikat roh tu. Tapi kita tahu kata roh tu ada, kita tahu kata orang mati tu roh tak ada. Dr. Arthur Ellison tadi pun dia pun begitu. Dia kata dia punya finding last kali, dia kata ni cerita ni tak tahu ada sesuatu. Dia kata ada sesuatu, yang sesuatu itu apabila ada orang tu hidup, dan sesuatu tu apabila tak ada orang tu mati. Tapi sesuatu tu dia tak boleh nak terang, dia kata. Tapi kajian dia menjurus kepada ada. Sesuatu itu ada. Dia kata. Sesuatu itu apa dia? Maksud dia? Roh. Tuan-tuan, kita tak mau bagi kita mati. Tak mau bagi mati. Katalah kita orang paling kaya dalam dunia ni. Duit ringgit ni bukan persoalan bagi kita. Kita panggil segala bijak pandai yang ada. Segala doktor pakar dalam macam-macam bidang. Mai semua. Hamba berapa duit aku bagi, aku tak mau mati. Tolong cari saya daripada ujung rambut sampai ujung kaki, roh ni dia keluar kat mana? Hampalam buang tempat tu. Ya. Hampalam, jangan bagi roh keluar. Aku tak mau mati. Aku bukan masalah aku nak enjoy hidup, tapi masalahnya aku sayang anak bini aku. Masalahnya tolong, aku tak mau mati. Tolong palam. Kok mana? Dia, kalau kata roh ni, dia mesti ada jalan masuk, jalan keluar dia. Hampa cari sampai dapat, kambuh bang lubang tu, aku tak mau mati. Lagi cepat mati. Mati dia ikut time lah. Tapi mati. Nak apa kata mati? Bukan zaman lah. Zaman Nabi lagi dah. Yas'alunaka 'anir roh. Mereka tanya engkau tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad kata dekat mereka, roh ini urusan Tuhan. Bukan urusan manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata aku tak bagi dekat hampa ni ilmu melainkan sikit ya. PhD yang dia ada tu, yang dia nak complete PhD tu sampai 5 tahun, sampai 6 tahun, sampai 7 tahun dengan macam-macam research dia buat dan sebagainya, tidak mampu nak menghurai cerita roh ni. Tak mampu. Cuma Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, Allah kata hatta idza jaa adahumul maut qala rabbirji'un. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, Allah Subhanahu wa taala kata hatta idza jaa adahumul maut, sehinggalah apabila maut sampai kepada kamu, qala rabbirji'un. Apabila roh sampai kepada orang yang masih hidup ni, dia ni engkar. Dia Islam, tapi Islam engkar. Dia Islam, tapi jenis bantah, jenis cakap pandai, jenis suka argue agama, jenis suka duk menilai Quran hadis ni, nak pakai otak saja, tak mau tunduk kepada wahyu Allah. Jenis macam ni. Bila mai masa dia, bila dia mati, qala, dia kata dekat Tuhan, Rabbi irji'uni. Ya Allah, bagi saya nak balik atas dunia. Allah kata manusia akan jadi macam tu. Bila sampai masa mati, bila dia nampak malaikat maut sudah mai, dia dah nampak Allah dah angkat hijab. Orang yang duduk dah keliling dia tak nampak, dia nampak malaikat maut duduk mai kat dia. Dia nampak. Dia nampak macam mana malaikat mai nak ambil nyawa dia. Adakah mai dalam bentuk ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat mai dalam form, dalam bentuk macam tu. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Panggil elok-elok suruh keluar. Ataupun malaikat mai dengan muka yang bengis, mai nak rentap nyawa keluar daripada badan. Dia nampak dah.
Bila mati aja dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, bagi aku balik atas dunia balik. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan kalau bagi aku second chance, bagi kepada aku peluang yang kedua ni, aku balik, aku nak buat benda aku tak buat hari tu. Kalau dulu aku patut semayang, aku tak semayang, bagi aku balik, aku nak semayang tak berhenti-henti. Ya Allah, kalau hari itu aku sepatutnya jujur dengan semua orang, tetapi aku tak jujur, bagi aku balik, aku akan make sure aku jujur dengan semua orang. Ya Allah, kalau sekiranya dulu aku sakau, bagi aku balik, aku tidak akan menyakau lagi. Manusia ni akan kata lagu tu, kalla. Tuhan kata apa? Kalla, mana mungkin, Tuhan kata. Ni dialog orang mati dengan Tuhan. Minta bagi hidup balik. Aku nak clear semua benda aku buat salah, semua aku nak perbetul balik. Tuhan kata, kalla, mana mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata itu hanya cakap hang saja. Maksudnya apa? Ayat ni nak bagi tahu mati tak boleh hidup balik dah. Habis, khalas, tutup cerita. Nak buat baik, nak jadi orang baik, lah ni aja. Tidak ada lagi peluang kedua. Dah mati, hidup balik esok ni, itu hari pembalasan, bukan hari nak buat ibadat dah. Dah lepas mati esok, nak apa pun Tuhan tak suruh dah. Tuhan tak suruh semayang, Tuhan tak suruh pergi Mekah buat haji, Tuhan tak suruh hang pergi buat umrah, Tuhan tak suruh hang baca Quran, apa pun tak suruh dah. Esok yaumul jaza, hari Tuhan nak balas saja. Dulu hang taat kepada aku, ni balasan dia. Dulu hang dengar cakap Nabi, ni balasan dia, ni balasan. Hari ni aku tak suruh hang buat apa dah. Nak buat dulu, bukan hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah baca Yasin, surah Yasin. Firman Allah dia kata apa? Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Lama tak baca Yasin, nampak tak boleh sambung. Orang dia suruh baca malam Jumaat baca surah Al-Kahfi, bukan suruh tak baca Yasin. Lah, surah Kahfi pun tak baca, Yasin pun tak baca. Firman Allah dalam Yasin dia kata apa? Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ayat ni dia nak cerita tentang satu orang dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir lain dia tak sebut nama. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata maksud yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah satu orang yang bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Dia ni hidup zaman Nabi palsu, zaman Musailamah Al-Kadzab. Dia hidup zaman tu. Dia lawan dengan Musailamah Al-Kadzab. Dia kata hang bukan Nabi. Musailamah Al-Kadzab kata habis itu siapa Nabi? Hang nak kata Muhammad Nabi? Dia kata apa dia? Tak dengar. Dia kata. Musailamah Al-Kadzab kata, dah maksud hang nak kata aku bukan Nabi. Hang nak kata Muhammad saja Nabi. Dia kata apa dia? Tak dengar. Dia begitu. Cerita dalam setengah riwayat begitu. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab buat apa? Bunuh dia dalam bentuk potong sikit-sikit. Potong sikit-sikit. Potong jari dulu, potong takat siku dulu, sekali potong takat buku lali dulu, potong takat lutut dulu, nak bagi dia rasa azab sebelum mati. Habib An-Najjar. Kunun dalam setengah riwayat yang cerita macam tu. Dia ni dan akhirnya dia mati. Qila, dikatakan kepada Habib An-Najjar ni, udkhulil jannah. Tuhan kata dekat dia, masuklah kamu ke dalam syurga. Atas kuatnya akidah iman dia kepada Allah dan kepada Nabi SAW sampai sanggup mati kerana nak kata Nabi Muhammad itu Nabi penghabis, tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad. Kerana tu udkhulil jannah. Tuhan kata ini reward yang hang dapat, masuk syurga. Qal, maka kata Habib ni, ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata, ya Allah, kalau bolehlah, kalau boleh, bagi saya balik saat saya nak bagi tahu dekat kaum saya. Kalaulah mereka tahu benda ni betul, saya nak balik abang. Ingatnya dia kepada kaum dia ni. Macam kita lah, kita mati, kita jumpa ni yang kata malaikat maut, kita masuk kubur, kita jumpa yang kata muka nakir ni. Apa benda kita akan minta masa tu? Dalam hadis dah cerita, apa benda kita akan minta masa tu? Ya Allah,
arji'u ila ahli, bolehkah bagi saya balik sat saja nak jumpa family. Hadis cerita, arji'u ila ahli, bolehkah bagi saya balik sat saja. Saya nak pergi habaq dekat bini, dekat anak-anak, dekat cucu, nak pergi habaq kat mereka. Kata, jangan main-main dengan agama ni. Betul. Hak mereka duduk habaq di masjid, hak mereka duduk baca Quran di masjid, hak mereka duduk baca hadis Nabi di masjid tu, betul. Ni ayah baru lalu ni. Ayah tengok sungguh yang kata malaikat maut ni. Ayah tahu macam mana layanan malaikat maut kepada ayah tadi. Ayah jumpa dah yang kata Munkar dan Nakir ni. Ayah dengar sendiri Munkar Nakir tanya ayah dalam kubur tadi ni. Ya Allah, kesiannya dekat bini, dekat anak di rumah ni, kesiannya. Mereka tak tahu kata betul benda ni. Ya Allah, bagi saya balik sat saja. Sat saja. Nak pergi habaq dekat mereka, kata ni semua betul. Cerita hak Quran duk habaq tu semua betul. Cerita hak Nabi duk habaq tu semua betul. Hampa jangan main-main. Perintah Allah hampa buat sedaya upaya hampa buat. Nak pergi habaq yang tu je. Dalam hadis Nabi kata apa? Malaikat kata dekat kita, minta nak balik habaq dekat anak bini ni. Malaikat kata, nam ka naumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. Maksud dia apa? Sama macam ayat tadi. Kalla, jangan begitu. Kamu tak ada dah peluang untuk balik habaq dekat mereka. Nak habaq, nak apa? Sebelum mati. Sudah mati, tidak ada. Apa pun boleh habaq dekat mereka lagi. Habib An-Najjar minta, ya Allah, bagi aku balik sah. Aku nak habaq dekat mereka, dekat kaum aku. Kata apa yang duk habaq ni, semuanya benar belaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebab kita dalam Islam ni, kita nak tidur ni, dia bagi adab-adab dia. Ni cerita tidur saja pun boleh buat PhD, tuan-tuan. Cerita tidur saja. Hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza nama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma bismika ahya wa amut. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur, Nabi akan baca doa apa dia? Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, bismika, dengan nama Engkau ya Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Kita hidup ni pun dengan nama Allah, dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah kita hidup. Wa amut, kita mati pun dengan kehendak Allah. Doa elok-elok dia boleh mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iza staiqaza, bila jaga esok pagi, qal, Nabi akan baca doa apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jaga ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Simple ya. Dan ni tanya ustaz, sahih ke hadis tu? Hadis tu hadis sahih riwayat Abu Daud. Islam aja benda-benda macam ni. Dia main lagi hadis riwayat daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'ak, apabila kamu pi di katil, di tilam kamu nak tidur, sebelum tu fatawadda wudu'aka lis-salah. Nabi kata apa? Ambil air semayang macam mana yang semayang nak semayang. Ni umur kita kena buat dah ni. Kena buat dah. Umur kita ni nak tidur, jangan tidur tanpa wudu. Kena buat dah. Ambil ayat semayang semua. Summa taja' ala syaqqihil aiman. Kemudian pergi tidur atas lambung kanan. Tidur mengirim belah kanan. Summa qul. Nabi kata kemudian baca doa. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serah wajah aku kepadamu, ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan semua urusan aku kepadamu, ya Allah. Kita tak tahu ni kita nak tidur ni, nak bangkit ke tak tahu.
Tuan dulu masa COVID-19 duk mengamuk itu, bila keadaan kritikal, mereka akan tidurkan. Di hospital menjadi praktis, menjadi amalan mereka. Sebelum ditidurkan tu, dia akan suruh buat benda-benda ni semua. Pasal tak tahu ni, tidur tu nak bangun ke, tidur terus. Tak tahu. Tak tahu. Yang kata ditidurkan tu ada sebahagian bangkit balik. Elok, alhamdulillah. Ada sebahagian dengar yang 16 tu. Tidur terus. Lepas tu dia buat gitu, habis tak ada. Selamat. Nampak tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi ajak, di antara doa dia apa? Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku surrender wajah aku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serah segala urusan aku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik. Aku sandarkan belakang aku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Aku serahkan benda ni semua dalam keadaan senang dan takut kepadamu, ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Dia kata, tidak ada tempat lagi bagi aku nak berlindung daripada kena azabmu, ya Allah. Tak ada. Tak ada tempat nak menyorok daripada kena azab Allah. Tak ada. Allahumma amantu bi kitabik. Ya Allah, aku beriman dengan kitab Quranmu. Allazi anzalta. Yang diturunkan Allah kepadamu, wahai Muhammad. Wa binabiyyika allazi arsalta. Aku beriman dengan nabi yang engkau utuskan kepada kami. Macam tu biar doa? Tidak. Begitu yang dikatakan tidur, yang diajak oleh agama kita. Macam mana punya kita nak kena jaga. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa? Masalah mengantuk daripada susah hati itu kena ke atas sahabat-sahabat Nabi dalam masa perang Uhud. Sahabat-sahabat Nabi kena. Dapat ni, bukan kena, dia dapat anugerah mengantuk ni selepas selesai perang Uhud. Maka iaitu satu nikmat yang dikurnia Allah kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka nikmat itu telah diingatkan Allah Ta'ala di dalam Qurannya. Sebagaimana kata Abu Talhah, فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا. Allah turun dalam Quran macam tu. Maksudnya, dan demikianlah firman Allah, kemudian daripada telah mengenai sekalian kamu oleh susah hati atas pada susah hati. Ada orang dia kena kesusahan ni bertimpa-timpa. Sudahlah kena buang kerja, rumah pula kena masuk pencuri. Bertimpa-timpa kena. Ada orang yang Allah uji sampai macam tu. Diturunkan Allah Ta'ala pula atas sekalian kamu, kemudian daripada susah hati itu keamanan. Kalau orang yang dalam susah hati, Allah bagi dekat dia kerehatan. Itu satu anugerah daripada Allah. Mengantuk yang mengenai satu puak daripada sekalian kamu, yakni orang-orang yang pergi berperang itu, maka ialah kena ke atas orang-orang yang beriman sahaja. Yang lepas perang dapat mengantuk ni, sahabat-sahabat yang beriman saja, kerana telah hilang takut di dalam hati mereka itu daripada bahaya perang. Adapun ada lagi satu puak yang juga ada dalam pasukan perang itu, munafikin. Ada juga geng munafik, tapi dia ada dalam kalangan sahabat Nabi, maka tidak dapat mengantuk akan mereka itu. Tuhan tak bagi. Sahabat-sahabat Abu Talhah lah apa semua dapat mengantuk, dapat rest. Hak munafik ni tak mengantuk. Hak ni yang kita kata dalam kuliah dulu, penyakit apa? Insomnia. Penyakit apa? Penyakit tak boleh tidur. Kan kita gazet. Tak boleh tidur. Mengantuk tak? Mengantuk. Tapi tak boleh tidur. Punyalah letih ni, tak tahu nak abang ni, mengantuk ni, tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Tak boleh tidur. Sleepless dia panggil. Kalau tidur bosan saya, tidur ayam lah. Terlelap seminit, 2 minit, jaga balik. Tak boleh tidur balik. Akibat dia apa dia? Otak dia tak boleh rest. Otak kita ni dia kena rest. Orang yang kena insomnia ni dia tak boleh rest. Otak dia tak boleh rest. Dia duduk spin. Dia duduk spin tapi tak ada jawapan. Dia duduk pusing. Itu yang jadi tak boleh tidur tu. Dia duduk jalan. Dan menjadi satu gangguan kesihatan. Insomnia. Apa punca ni orang duk kena insomnia ni, tak boleh tidur ni, punca dia apa? Satu, nombor satu, pasal stres.
Stres ni pasal apa? Mungkin dia stres sebab dia kehilangan orang yang dia sayang. Stres. Dia hidup mati dunia ni, dia tak ada kawan. Kawan dia bini dia ya. Dia tak tahu kawan dengan orang lain. Bini mati. Pasang. Dia tak ada kawan. Dia stres. Oh, ada orang stres hilang kerja. Hilang kerja. Punyalah susah nak dapat kerja lagi, dia dibuang kerja. Menyebabkan dia stres. Ada orang stres sebab utang. Utang banyak tak boleh bayar. Sakit kepala duk fikir ni, macam mana ni? Orang duk ligan. Suruh bayar utang, duit tak ada nak bayar. Dengan kerana tu jadi tak boleh tidur. Otak duk pusing, duk fikir ni macam mana nak pergi cari kerja apa, duk fikir ni duit nak ambil tahu mana, dia tak boleh tidur. Ada orang jadi insomnia ni pasal takut. Dia takut. Ada orang kena insomnia ni pasal dia risau, dia bimbang, tak ada pasal. Tak ada pasal, risau. Bini kata, "Awan, ayah pasal apa?" "Taklah, risau lah." Bini kata, "Risau apa? Anak-anak kerja habis semua dah." Tak tahu habis risau. Tuan, kita duk gelak, ada orang kena kan penyakit ni. Ada orang kena. Dia risau. Risau ni sampai apa? Sampai dengar bunyi azan dia takut. Kacau. Dia main risau. Dia risau. Dia jadi tak boleh tidur. Ada orang jadi insomnia ni pasal ambil ubat. Dia makan steroid. Kacau, tak boleh tidur. Tapi penyakit dia tu tak boleh. Tak ada ubat lain melainkan kena pakai steroid. Tapi bila ambil steroid, dia jadi tak boleh tidur. Kacau tuan-tuan, kacau. Kalau tak ambil steroid, dia jadi penyakit lain duk mai. Jadi bila ambil steroid, dia boleh kontrol sakit lain, dia jadi tak boleh tidur. Ada orang dia jadi silap ambil petua, ada juga. Orang main hebat kat dia. Haji try amai pria kata. Yang kawan ni pun, ini profesor bidang apa tu, medok abang. Haji try amal buah pria kata. Haji ambil apa? Haji ambil 3 biji, blend, minum. Memang mula-mula memang terus sikit lah pasal dia pahit, tapi bagus Haji. InsyaAllah Haji makan bagus. Dia pun dengar 3 tak padan aku, 5 dia balas. Dia blend pria kata 5. Tiap-tiap pagi amalan 5 biji pria kata, 5 biji dia main penyakit. Dia kacau buah pinggang, dia jadi apa semua macam-macam. Bila pergi hospital, doktor test, buat taruh check up dekat dia. Doktor tanya dia sebiji soalan tu. "You ada duk amal apakah? Jenis herba-herba ke apakah?" Dia kata, "Tak ada." "Ada ke? Cuba you fikir tengok apa." Dia kata, "Tak ada. Cuma pria kata ada." Dia keluar main. Kata dia lompat main. Dia kata, "Pria kata ada lah." Dia buat apa? Dia kata, "Saya duk blend minum lah." Kata, "Yang tu tak ada apa. Yang tu ubat." Dia kata, "Betul. Benda tu ubat kalau mengikut kadar dia. Mungkin badan kita padan dengan sebiji aja. Hampir balas hampir 5 biji. Nampak? Ini guna farmasi. USM ada bidang farmasi ini. Mereka akan beritahu kadar yang sesuai. Dia pergi ambil terlebih pun juga jadi insomnia. Ada yang orang kena depres, kemurungan. Dia jadi insomnia juga. Dia tak boleh tidur. Dan dia menjadi punca kepada insomnia ni, menjadi punca kepada lebih teruk, dia jadi hypertension, dia jadi penyakit jantung, dia main macam-macam tu. Ya Allah, wa akbar. Jangan duk memandai-mandai. Dia punya moral of the story apa dia? Jangan duk memandai-mandai, kita ikut mana yang patut sahaja. Nah, baik. Itu insomnia, tak boleh tidur, ini adalah satu azab yang Allah bagi kepada manusia. Baik, lepas ini insya-Allah kita akan masuk sahabat-sahabat Nabi lupa akan diri dengan sebab mau tidur dan mengantuk di dalam medan peperangan. Contoh lepas ini kita akan tengok ghulul yang kita gezek dulu, tak ada baca ghulul. Apa dia yang dikatakan ghulul, yang kata khianat, pecah amanah, belot, apa semua ni kita akan tengok secara detail. Dan Allah memang terang-terang Allah tak suka kepada orang yang ghulul, orang yang
pecah amanah belak ni, Allah memang tak suka kepada orang macam-macam ni. Dan kita akan tengok satu hadis Nabi SAW dalam doa elok-elok ni. Nabi doa ada di depan ramai-ramai sahabat ni, tiba-tiba Nabi bangkit berdiri. Tiba-tiba Nabi bangkit berdiri dan Nabi sebut benda ni. Nabi sebut, kata, hampa tahu tak ghulul ni apa? Nabi terus cerita pasal ghulul saja. Nak menunjukkan pentingnya kita tahu bahaya ghulul ini. Okey. Kemudian kita akan jumpa juga dalam hadis yang akan datang insya-Allah, Nabi cerita orang yang pecah amanah ni. Di hari akhirat esok, apa benda yang dipecah amanahkan itu, dia akan bawa di hari akhirat esok atas belakang dia. Okay? Dia akan bawa di atas belakang dia. Kalau dia khianat, melibatkan menatang ternakan, di hari akhirat esok, di padang mahsyar ni, orang duk ada ramai-ramai ni, dia seorang duk pegang lembu atas belakang dia. Benda ni diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa benda yang dia khianat di atas dunia, benda tu akan rabat naik duduk di atas tengkok dia. Dan benda ni juga dia akan cerita dekat kita macam mana di hari akhirat esok, manusia-manusia ni yang di hari akhirat esok atas belakang dia ada lembu, atas belakang dia ada kereta, atas belakang dia apa benda yang dia khianati di atas dunia dulu, harta apa yang dia khianat, benda tu akan duduk atas belakang dia. Dalam keadaan macam tu, dia cari Nabi. Bila dia nampak Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong saya. Ya Rasulullah, tolong saya. Ni benda duduk atas belakang ni, itu pun sudah azab. Nabi kata dekat dia, la amliku laka syai'an. Nabi kata, hari ni sikit pun aku tak boleh tolong hang. Hadis ni kita akan baca insya-Allah. Nabi kata, la amliku laka syai'an. Satu pun aku tak boleh tolong hang hari ni, qad ablagtuk. Kerana aku dah habang dah, aku dah sampaikan dekat hang dulu. Pasal apa hang tak dengar masa aku habang dulu? Benda ni akan mai. Dan kuliah akan datang, kita akan tengok benda ni menjadi satu peringatan, menjadi satu ancaman kepada semua orang yang terlibat di dalam menguruskan harta awam. Baik-baik. Amaran yang kita akan jumpa dalam kuliah akan datang ni, dia akan kena semua orang yang terlibat di dalam menguruskan dana awam. Tak kira sama ada dia menguruskan duit zakat. Dia jangan salah guna kuasa terhadap duit zakat tu. Tidak kira sama ada dia menguruskan duit infak. Ni ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang orang kaya mai jumpa. Dia kata, ustaz, saya nak buat infak sikit. Saya bagi kat ustaz, boleh kot? Kan? Orang ramai, dia percaya ustaz. Dia tahu ustaz ni pun ada kaki ustaz pun ada juga. Dia kata, ustaz, saya nak buat infak sikit. Saya nak amanah kat ustaz. Ustaz tolonglah cari orang yang patut-patut. Dan ustaz pun buat muka serius. InsyaAllah boleh. Rak kita koyak satu cek bagi, tengok 100,000. 100,000. Weh, dia kata down payment X50 lepas ni. Pay. Duit tu tak ada orang audit, tuan-tuan. Yang audit ni Allah aja. Tak ada orang audit. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang tak ada siapa audit dia. Sendiri dia aja. Dia dengan Tuhan macam mana? Dia duk mengajar, bagusnya duk habaq kat orang, suruh jaga, tengok dia kaki kona. Minta maaf, benda ni ada di mana-mana. Benda ni ada di mana-mana. Akan datang golongan ini, ambil ingat. Dia menguruskan duit zakat, dia menguruskan duit infak, dia menguruskan duit sedekah. Orang bagi dekat dia, ustaz tolong sedekah kat siapa-siapa. Baik-baik. Every single cent duit tu dia kena jawab depan Tuhan. You never ever misuse duit tu, walaupun sekupang, apatah lagi RM100, apatah lagi RM1,000. Kepada orang yang menjaga duit sumbangan masjid, baik-baik. Yang orang duk bubuh dalam tabung-tabung hari Jumaat ke, orang duk main singgah semayang ke apa, orang duk bubuh tu, jangan sekali-kali walau RM1 ambil pergi guna pakai untuk kita, jangan. Ini juga kepada orang yang menjaga, yang membuat ma'had tahfiz, jaga baik-baik benda ni.
Ni dia punya duk keluar account number di bawah apa-apa semua untuk Mahat Tahfiz. Tengok-tengok setengah daripada tu dia tukar kereta, dia beli kereta mewah atas alasan senang nak pergi berdakwah dan sebagainya. Setengah saja Mahat Tahfiz, setengah lagi dia joli. Di padang mahsyar di akhirat esok semua orang akan tengok benda ni. Allahu Akbar, ustaz ni, ya Allah. Tuan-tuan, be careful, berhati-hati dengan amaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati. Orang yang menguruskan duit anak yatim, buka rumah anak yatim, tu dia akaun number keluar, suruh orang bagi untuk anak yatim. Setengah aja pi anak yatim, setengah dia. Jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menguruskan duit bantuan bencana alam, banjir dan sebagainya, duk kutip duit orang, nak pergi tolong orang yang kena bencana dan sebagainya. Jaga baik-baik, duit tu every single cent kita kena jawab depan Allah. Jangan takut tuan-tuan, benda ni amanah ni. Allahu Akbar, very dangerous. You nak buat baik tu baik, tapi you jangan misuse benda tu. Pasal apa? Pasal kita nak jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa tu kita cari Nabi di padang mahsyar, kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku susah ni nampak Nabi, ya Rasulullah tolong aku. Dalam hadis Nabi kata apa? La amliku laka syai'an. Sorry, Nabi kata aku tidak boleh tolong kamu sikit pun pada hari ini. Pasal apa? Qad ablaghtuk, sesungguhnya aku dah sampaikan amaran ini kepada kamu dulu. Kenapa kamu tak ambil ingat? Kuliah yang akan datang sangat berbahaya kepada orang-orang yang menguruskan duit awam. Sangat berbahaya. Kita bagi, tak apa. Dia yang terima nak pergi urus tu, amanah yang main tangan dia tu. Tidak habis di situ. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.